Waras, Alhamdulillah. Cakap bahasa Melayu, jawab pasti jawab. Dia tahan. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih masih beri ruang dan peluang untuk kita menikmati kehidupan. Yang mana peluang demi peluang ini tak akan datang kepada semua orang. Ada di antara saudara-saudara kita yang mana dah duduk dalam kubur dah sekarang. Yang mana mereka ini telah menyaksikan kawah-kawah api neraka sebahagiannya. Allahu Akbar. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mereka nak kembali semula ke dunia ini. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Mereka dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Rabbana absarna. Ya Allah, kami melihat, ya Allah. Sesungguhnya kami melihat api neraka Allah Ta'ala itu. Kami mendengar bunyian-bunyian jeritan, aduh sakit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang mana apa dia? Yang mana tak ada peluang untuk apa dia? Untuk kembali semula ke atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Mereka nak semula apa dia? Supaya dikembalikan atas muka bumi Allah Ta'ala. Supaya dapat apa dia? Supaya menjadi orang-orang yang saleh. Merebut peluang demi peluang. Untuk apa dia? Untuk mengisi berbekal untuk hari selepas mati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah hari ini Allah beri peluang dan peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang ada ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hafal boleh sama-sama ikut. Yang tidak hafal boleh sama-sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Amin, insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak bincang berkenaan tentang apa dia? Kerugian orang yang melepaskan kesempatan demi kesempatan kebaikan yang Allah beri pada diri dia. Dalam diri orang mukmin ini Allah Ta'ala bagi umur, yang mana ada yang meninggal umurnya 20 tahun, ada yang meninggal umurnya 40 tahun, ada yang meninggal ketika umurnya 70 tahun. Dan ini semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian tidak boleh dipersoalkan, ya Allah, kenapa aku dimatikan ketika umur 20 tahun? Kalau aku dihidupkan selama 100 tahun, selama 70 tahun, nescaya ibadah aku boleh lebih banyak berbanding orang-orang yang beribadah umurnya lebih lama lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tak ada seorang yang boleh mempertikaikan umur tersebut. Kerana nilai ibadah seseorang tidak dinilai mengikut umur seseorang. Kenapa dia? Kerana Allah Ta'ala telah memberi ruang dan kesempatan yang banyak. Tetapi kenapa kita tidak rebut? Hari ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Allah Ta'ala mengurniakan bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Ramadan bulan ibadah, bulan kerahmatan dan keampunan. Para malaikat merendahkan sayap untuk mengumpul pahala berganda. Hadirin sekalian, berapa ramai orang yang tak rebut bulan Ramadan ini? Berapa ramai orang yang mana dia masuki bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lain. Tidak ada apa dia? Tidak merasa bulan Ramadan merupakan bulan yang sepatutnya diambil kesempatan yang banyak untuk berbekal di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang inilah orang yang paling rugi sekali hadirin sekalian. Bila malaikat datang, maka orang inilah orang paling rugi sekali. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan di pembaringan. Hadis sekalian, berapa ramai saudara-saudara kita yang mana tahun lepas dia ada duduk sebelah kita, tapi hari ini dah tak ada dah. Hadis sekalian, begitu juga kita belum pasti lagi sama ada kita ada tak kat masjid ini pada tahun hadapan. Maka saya menyeru kepada diri saya dan juga seluruh hadirin sekalian, maka rebutlah kesempatan yang Allah beri. Kerana apa dia? Dalam hidup kesempatan akan datang sekali saja dalam hidup kita. Hadirin sekalian, tak sama umur kita 56 tahun, 40 tahun kita ibadah tahun lepas dengan tahun ni. Tahun ni mungkin kita dah pencen, ada masa yang lebih. Tahun depan kita tak pasti kesihatan kita sama ataupun tidak seperti tahun ini. Maka kesempatan demi kesempatan yang Allah bagi itu jangan sampai kita persia-siakan. Ada di antara kita yang bertangguh-tangguh dalam ibadah, bertangguh-tangguh dalam bertaubat. Akhirnya pada hadirin sekalian, maka dia mati dalam keadaan khasir, mati dalam keadaan rugi hadirin sekalian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah memberikan tawaran. Betapa sombongnya manusia yang mana menolak tawaran, bukan datang daripada YB, bukan datang daripada ketua kampung, bukan datang daripada agung, tapi datang daripada Tuhan yang Maha Agung yang memberikan tawaran. 10 malam terakhir dikurniakan Lailatul Qadar, malam yang terbaik diumpamakan 1000 bulan. Allahu Akbar. Hadirin sekalian, Allah memberi tawaran yang berupa apa dia? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama kira lebih kurang 83 tahun siapa yang rebut 10 malam terakhir, dia dapat Lailatul Qadar, maka dia telah beribadah seolah-olah 83 tahun. Tapi berapa ramai orang yang nak rebut hadirin sekalian? Berapa ramai orang yang mana dia dalam keadaan umur 40-60 tahun tak pernah sekalipun dapat Lailatul Qadar hadirin sekalian. Rugi hadirin sekalian. Ada tak di antara kita di sini yang telah dapat Lailatul Qadar? Ada tak? Tunduk je tunduk. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengikut penelitian dan pembacaan dan juga hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian yang telah saya belajar, ada garis yang telah digariskan oleh ulama bagaimana cara nak mendapat Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang mungkin kita boleh gunakan mulai daripada tahun ini. Hadirin sekalian, ulama kata apa dia? Siapa yang nak dapat Lailatul Qadar ini, maka jagalah 2 solat fardu ini berjamaah. Iaitu apa dia? Solat subuh dan juga solat isyak berjamaah. Boleh ke boleh? Boleh insya-Allah. Kerana apa dia? Kerana bulan Ramadan, bulan yang paling mudah kita nak mengerjakan solat isyak dan subuh berjamaah. Kerana siapa yang sembahyang tarawih, insya-Allah dia akan solat isyak berjamaah. Siapa yang dia sahur, insya-Allah mudah dia nak solat subuh berjamaah. Kerana fadilat solat subuh berjamaah ini seolah-olah kita bangun satu malam, dan kelebihan orang yang sembahyang isyak berjamaah seolah-olah dia bangun setengah malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 360 hari Allah Ta'ala peruntukkan setahun, takkan 10 malam 10 hari saja kita tak boleh nak peruntukkan untuk Allah Ta'ala, untuk rebut pahala yang mana diganjarkan seolah-olah 80 tahun beribadah. Dahlah 10 malam dibagi diskaun, dibagi apa dia? Soalan bocor. Tinggal katanya malam-malam ganjil. Jadi tinggal malam 21, 23,
25, 27 dan 29. Jadi tinggal 5. Takkan tak boleh rebut? Insya Allah boleh rebut hadirin sekalian. Rugi orang yang mana dia membiarkan umurnya dalam keadaan apa dia tak pernah dapat Lailatul Qadar. Tak ada orang yang mana dia beribadah 83 tahun total, tak ada. Duduk dalam masjid ni pun tak ada yang 83 tahun beribadah total. Tolak 15 tahun balik dah tinggal berapa? Tolak 20 tahun tidur dah tinggal berapa? Tolak tidur dalam majlis ilmu dah tinggal berapa? Maknanya tak ada yang boleh 83 tahun total beribadah. Tapi dengan kita rebut ganjaran Lailatul Qadar ini, maka kita akan dapat malam yang ibadah lebih daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ramai orang yang sombong dengan Allah Ta'ala. Allah beri tawaran demi tawaran. Kesombongan, persoalannya. Kesombongan apa yang kita pertahankan hari ini. Hari ini kita duduk dalam masjid. Apa yang kita bawa? Apa yang kita bawa? Yang kita usung ke sana kemari. Tong najis hadirin sekalian. Betul tak? Kita ni peluk apa hari-hari sembahyang? Peluk tong najis. Minta maaf saya sebut. Kemudian kesombongan apa lagi yang kita nak pertahankan? Darah kita ni semua ni. Berapa peratus yang ada cecair darah dalam badan kita ni semua apa dia? Juga najis hadirin sekalian, tak percaya belah. Mengalir, boleh tak buat sembahyang? Tak boleh hadirin sekalian, nak bagi tahu. Kita adalah hari-hari ke hulu ke hilir bawa tong najis. Kemudian kita dalam badan kita darah ni pun najis. Kesombongan apa yang kita nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya benar-benar kita adalah insan yang hina, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang pagi petang siang malam bermati-matian untuk perkara yang tidak dibawa mati. Pagi petang siang malam, melah kita sembahyang duha kejap 4 rakaat je 4 rakaat. Ada apa dengan sembahyang duha? Lebih baik aku siapkan assignment aku. Lebih baik aku buat kerja aku. Lebih baik aku siapkan kerja aku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Buat apa kamu sibuk cari rezeki ni, nak buat apa? Sembahyang duha kejap je kejap. Aku nak di rumah dia kata dia. Hadirin sekalian, orang yang sembahyang duha 4 rakaat, Allah Taala telah apa dia? Jamin mahligai-mahligai syurga untuknya. Allah Taala jamin istana-istana di syurga. Hadirin sekalian, ada di antara kita yang sembahyang Allahu Akbar, dia fikir loan aku lulus tak lulus rumah aku ni. Loan aku ni lulus tak lulus, loan rumah. Solat duha 4 rakaat, Allah jamin istana mahligai di syurga. Tapi berapa ramai orang yang sombong. Allah Ta'ala telah jamin, dia tak rebut. Hadis sekalian. Ada di antara kita yang dia tak nak sembahyang tarawih. Ada sanggup yang tidak sembahyang langsung. Kerana semata-mata apa dia? Ustaz, saya bukan tak nak sembahyang, saya sibuk. Habis kalau kamu mati, macam mana kamu mati? Minta-minta Allah fahamlah saya ni jenis pemalas dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Betapa sombongnya kita hadirin sekalian. Kita sembahyang ni hadirin sekalian kerana menunjukkan apa dia? Menunjukkan bukan kita baik sebenarnya, tetapi menunjukkan kita ni hamba Allah Taala. Sejahat mana pun kena sembahyang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tidak sembahyang, kita telah menunjukkan kesombongan yang besar terhadap Allah Taala. Tunggulah azab siksaan yang amat pedih hadirin sekalian. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan orang yang jaga sembahyang dia, siapa yang dia sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada di antara kita yang tinggal sembahyang semata-mata nak kumpul duit nak beli tanah. Ada yang kumpul duit semata-mata nak beli kereta, nak beli rumah, nak beli nak beli kesenangan dunia ini. Tetapi dia lupa ada di antara kita yang duduk dalam masjid sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah telah beri kepadanya dunia dan sisinya malah lebih baik daripada itu. Allahu Akbar. Betul hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang duduk dalam majlis ilmu rasa tenang. Kenapa dia? Kerana dia ni bersama dengan Allah yang Maha Kaya. Bila dia orang tanya dia, kalau Allah Taala Maha Kaya, kenapa Allah Taala ni bila kamu sembahyang Allah Taala tak bagi semua yang Allah Ta'ala boleh bagi kepada kamu? Kamu minta hari-hari, kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Kenapa tak bagi BMW kepada kamu? Banyak yang makan dia beli wang. Kenapa tak bagi? Sedangkan kamu sembahyang, kamu beribadah, kamu puasa, kamu bayar zakat. Jawapannya hanya satu hadirin sekalian. Allah Ta'ala betul, Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala sengaja tidak memberikan semua yang saya minta. Kerana kalau semua benda yang saya minta Allah Ta'ala tunaikan, pasti saya akan menjadi manusia yang melampau atas muka bumi Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, Allah Maha Kaya.
Tapi Allah sifatnya alim, hakim, bijaksana. Allah tahu ya kemampuan kita dalam mengurus harta. Allah Ta'ala tahu keperluan kita dalam kehidupan. Allah hanya beri apa yang perlu, bukan apa yang kita mahu. Hadirin sekalian, kalau hari ni semua orang dapat 1 juta, lepas sembahyang ni dapat 1 juta, agak-agak besok nak datang masjid lagi. Ya, silah hiburan, besok subuh pun tak datang. Ya, malam tu tak boleh tidur ni. 1 juta ni nak buat apa 1 juta ni? Nak kahwin lagi ke nak beli rumah lagi? Hadirin sekalian, nak bagi tahu apa dia? Bukan Allah Ta'ala tak boleh bagi. Allah Ta'ala Ar-Razzaq, Allah Ta'ala apa dia? Allah Ta'ala Ghani, yang maha kaya. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kerana apa dia? Allah Ta'ala tak bagi sebab Allah Ta'ala sayang pada kita, supaya kita makin dekat dan dekat. Ada di antara kita yang sering diuji oleh Allah Ta'ala. Ustaz, saya semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin diuji dan diuji. Kenapa? Kerana jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-11. Hunalika butuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Yang bermaksud, di sana confirm orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, digoncang sedahsyat-dahsyatnya. Kenapa dia? Kerana Allah Ta'ala nak kita semakin dekat dan dekat dengan Allah Ta'ala. Kalaulah kesenangan demi kesenangan Allah curahkan kepada kita, pasti kita menjadi manusia yang lalai dan lalai, hadirin sekalian. Sebab itu bersangka baik dengan Allah Ta'ala dalam apa je situasi. Kerana Allah Ta'ala tahu keperluan kita. Allah Ta'ala bagi susah pada kita, sabar. Kerana apa dia? Allah Ta'ala nak kita dekat dan dekat pada Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, cuba kita muhasabah dan koreksi diri. Kalaulah dalam hidup tanpa ujian, adakah kita nak menadah tangan berdoa kepada Allah Ta'ala? Sudah tentu hari demi hari, sikit demi sikit kita makin berjauhan dengan masjid. Kita akan melambat-lambatkan sembahyang. Kerana apa dia? Kerana tak ada benda yang kita nak mengharap dengan Allah Ta'ala. Tapi disebabkan ujian demi ujian yang bertubi-tubi. Dulu masalah anak, lepas tu masalah kewangan, lepas tu masalah isteri, lepas tu masalah jiran. Masalah ini tidak pernah akan putus. Kerana apa dia? Kerana Allah Ta'ala nak kita makin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin sekalian, jangan sesekali kita minta supaya kita tidak diberikan ujian, tapi minta supaya kita dikuatkan ujian. Kuat supaya dalam menerima ujian. Kerana apa, hadirin sekalian? Kerana apabila di dalam lautan itu adanya kapal-kapal, apabila ombak itu membantai kapal-kapal tersebut, sebenarnya bukanlah ya ombak-ombak itu yang hebat, tetapi apa dia? Tetapi kapal kita yang terlalu kecil kerana tidak mampu menahan ombak tersebut. Tapi kalau kapal kita besar, badaian ombak tersebut kita mampu hadapi. Begitulah diri kita, hadirin sekalian. Masalah tersebut bukanlah besar, tetapi apa dia? Tetapi hati kita yang kecil yang menyebabkan kita tak mampu menahan masalah tersebut. Keluar saja masjid, tengok selipar hilang, menangis kita. Kenapa makcik nangis? Ustaz, ni selipar beli kat Madinah, dibeli kat Madinah. Allah, siapa nak curi ni, siapa nak curi? Kita rasa besar dah, menangis masalah. Kecil. Kat Palestin bukan selipar hilang, kaki hilang. Tapi boleh relax, boleh move on. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bukan masalah tu besar, hati kita yang kecil untuk menahan masalah tersebut. Minta pada Allah Ta'ala hari-hari doa supaya dikuatkan diri kita dalam menghadapi ujian. Kerana mustahil kita tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam hidup kita nak yang sempurna, kita nak yang perfect, kita nak yang terbaik. Tapi mustahil manusia akan apa dia? Dapat yang terbaik. Kerana yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah sedikit perkongsian saya pada hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum mengakhiri, di luar sana insya-Allah siapa yang nak dapatkan madu boleh dapatkan seperti biasa. Ya, yang tak bawa duit macam biasa boleh ambil dulu di botol, ada nombor akaun. Baik untuk yang ada sakit gout, kecil manis darah tinggi dan minuman sunnah yang kita boleh amalkan insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama tadah tangan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian kat kami, dosa banyak ya Allah. Ya Allah, kalau kami mati malam ni, kami tak tahu kami lepas ke tak lepas ya Allah, siksaan kubur ya Allah. Kalau kami mati malam ni, tak tahu kami lepas ke tak lepas ya Allah. Kami tak tahu ya Allah sama ada kau berikan buku catatan amal tangan kanan ataupun
maupun tangan kiri ya Allah. Ya Allah, kalau kami mati malam ni ya Allah, banyak lagi hutang piutang kami yang belum kami langsaikan ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami yang mendadah tangan ini dosa banyak ya Allah. Di bulan Ramadan yang mulia ini, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sudilah kami ya Allah. Sudilah ya Allah, kau terima kami ya Allah. Sudilah pandang kami ya Allah. Sudilah pandang kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami yang dah tangan ini rindu ya Allah dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami rindu saat kami salat tarawih dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Kami rindu saat kami tarawih dengan ibu ayah kami, saat kami sahur dan berbuka bersama. Ada di antara kami yang ibu ayahnya tak ada lagi ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah teringat ya Allah kesalahan-kesalahan kami terhadap ibu dan ayah kami ya Allah, mengguriskan hati ibu dan ayah kami sehingga berderas air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Kini mak ayah kami tak ada lagi ya Allah. Kami tak ada ruang dan peluang untuk meminta ampun kepadanya ya Allah. Kami kehilangan doa-doa mustajab daripada ibu dan ayah kami ya Allah. Sudi maafkan kami ya Allah. Kami bimbang ya Allah. Kami mati ya Allah. Kami diharamkan ya Allah untuk dimasuk dalam syurga ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa ini penebus kepada kesilapan terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, dalam hidup ibu dan ayah kami ya Allah, sekiranya ada buat silap ya Allah, jangan seksa dan bakarnya ya Allah. Jadikan kubur-kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami yang dah tangan ini sekiranya ada dosa, ampun dosa kami ya Allah. Kami yang dah tangan ini sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang mendadah tangan ini sekiranya ada yang sakit, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Kami yang dah tangan ini sekiranya ada yang jodoh belum sampai, sampaikan jodoh kami ya Allah. Kami yang dah tangan ini sekiranya ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Kami yang dah tangan ini sekiranya ada zuriat, berilah zuriat kami saleh dan salihah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Kelemahan atas diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.